Inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Kerajaan bakal mewujudkan sebuah badan tunggal penarafan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi menyeragamkan kualiti khusus yang ditawarkan. Mengulas selanjut, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata, keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Majlis TVET Negara bilangan 1 2024 yang dipengerusikan oleh beliau di Putrajaya. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu juga antara lain untuk mengelakkan ketidaksuaian atau ketidakjajaran khusus yang ditawarkan dengan keperluan industri. Majlis Profesi Negara MPN memainkan peranan dalam memastikan pelaksanaan dan kesan kecerdasan buatan AI di negara ini dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Menurut Timbalan Ketua Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Profesor Dr. Rusli Abdullah, bagi tujuan berkenaan, MPN sedang berusaha menghasilkan lebih banyak bakat digital di Malaysia serta menambah sistem pendidikan tinggi Malaysia juga telah membangunkan kurikulum yang baik untuk memastikan pelajar dapat mempelajari sistem AI secara menyeluruh dalam konteks perniagaan. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN melaksanakan penjenamaan semula secara berperingkat sejak tahun 2020 bertujuan memastikan identiti dan imej korporatnya terus disegani serta mendapat kepercayaan penuh daripada masyarakat. Sehubungan itu, pengerusinya Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, penjenamaan semula itu melibatkan penambahbaikan secara menyeluruh merangkumi aspek pengoperasian, identiti produk serta imej cawangan PTPTN di seluruh negara. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama Siren dalam keadaan memerlukan diangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan menangisnya, dengan orang kata permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan doa dia. Tapi ada orang juga yang dia berdoa try first one pun dapat first class, dan first two pun dapat first class di University of Cambridge, dan George Long Prize untuk Common Law, Certificate of Honor dan Bar Final Middle Temple London. Merupakan satu mengatakan, oh sebelah ni bukan Muslim, jadi kita boleh ambil barang. Tidak, Islam tak berikan, Islam tak benarkan. Kita menyakiti, menghina pun Islam tak bagi. Kita tak boleh hina agama orang lain. Itu dalam prinsip Islam. Belum dia ambil, dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli. Melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu. Bahawa orang-orang yang begini sebenarnya adalah orang-orang yang telah melakukan akan kita katakan kemaksiatan dan juga melakukan kekufurannya, iaitu pada ayat yang ke-37
Fa'amma man tagha, ya, dan bagi orang Okey, bye. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan My TV mana-mana di peranti pintar anda. Jom beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam. Bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Maki. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizan Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah & IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas & IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
IKIM FM Inspirasi Utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat lagi sama-sama buka tirai pertemuan untuk inspirasi ilmu. Bagi edisi hari ini 24 Januari 2024 bersamaan 12 Rejab 1445 Hijriah. Hari yang baik-baik untuk kita walaupun di mana saja kita berada, pastikan kita sentiasa ada niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa kita perbanyakkan niat kita itu juga untuk buat lagi lebih baik daripada apa sebelum ini, dan itulah dia sebenarnya kekuatan kita yang hadir yang dicetuskan dari diri kita sendiri dahulu. Itu yang penting sebab penawar tu ada pada kita. Jadi jom kita laksanakan, buat dengan sebaik mungkin. Okey, dan saya akan temankan anda selama 3 jam untuk perkongsian hari ini. Okey, dan pagi Rabu ini kita ada jadual kita untuk rancangan kita bersama-sama di rancangan Kelvin Bertanya, sebab kita ada perkongsian dari tetamu jemputan khas kita pada hari ini. InsyaAllah nak tahu siapa yang akan bawakan bersama-sama dengan Dr. HD. Nanti kita kenal-kenal dengan saudara kita ni yang dah pun bersedia kat konti. Kita akan sembang-sembang. Okey, dan apa pun juga anda kena kekal bersama kita sampai 1 tengah hari nanti, sebab ada perkongsian yang dah pun kita susunkan kepada anda. Rehat santai, tenang saja. Kita nak beribu seketika. Jom nak bersama dengan lagu dendangan dari Rabbani Ittihad Penyatuan antara kita. Satukan hati kita, satukan jiwa kita, dan semua itu untuk mengukuhkan perpaduan kita, harmoni dan tenang-tenang sahaja, insyaAllah. Okey, kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Di halaman subuh, taman kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titik embun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan. Kiri kanan iri dan igawan, dedalu ego menumpang di dahan. Ittihad itu pengorbanan, ditumpa dendaman, kembali keikhlasan.
Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pemasaran dan promosi grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pemasaran yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 9 Februari 2024. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-6204-6259 atau layari www.ikim.gov.my. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Hiburan mendidik jiwa. Sebelum tiba indah, sedih sebelum gembira. Hanya yang terbaik di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di segmen Inspirasi Ilmu dan apa yang anda lakukan semoga baik-baik saja dalam pertemuan kita ini, dan jom kita nak ajak anda untuk sama-sama berada di platform online kita sebab rancangan di hari Rabu ni kita nak bawakan rancangan Kelvin Bertanya. Okey, dan anda boleh tonton di YouTube, di Facebook. Macam biasa, soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita dan pun kita aktifkan sekarang 011-29-004-004 maupun anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen. Okey, dan menerusi perkongsian kita rancangan Kelvin Bertanya hari ini, kita ada tetamu istimewa. Di samping itu tetamu tetap kita dah pun bersedia juga, iaitu kita ada seperti biasa bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, dan kita ada Niha penampilan saudara Vijay Tirakuma sebagai tetamu khas kita pada hari ini, nak jemput, nak mengalu-alukan kehadiran. Assalamualaikum Dr. HD, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Dr. HD? Alhamdulillah. Saudara Vijay okey? Baik. Sihat je. Nanti kalau saudara Vijay, kalau dia start nyanyi tu, saya rasa mungkin ramai kenal Dr. HD. Kan? Okey. Tapi di awal ni kita nak tanya khabar Dr. HD, macam mana, okey ke doktor? Perjalanan semua kah? Alhamdulillah. Sekarang ni kita sedang giat membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi kita mohon kepada semua doakan, berikan sokongan insya-Allah. Ya, kan, sebab kalau lihat di situ inilah ruang sebenarnya, peluang untuk kita. Betul. Kalau yang nak buat infak, yang nak berikan sebagai satu apa-apa instrumen zakat ke kan, betul, kita boleh sama-sama bawakan di situ juga. InsyaAllah. Kan? Tapi doktor punya senyuman maintain. Masya-Allah. Kalau dekat skrin, dekat depan-depan maintain tak doktor? Okey. Baik doktor, sebenarnya hari ini saya pun rasa teruja juga doktor, sebab konti kita ni akan bakal dilemak merdu kan oleh saudara Vijay kita ni. Lagu apa yang dia nak bawa tu nantikan sama-sama. Doktor, sebelum kita nak mulakan doktor, sedikit mukadimah awal doktor, persediaan hati jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya, apa jua dalam keadaan kita hadapi sekarang ini, sama ada kita rasa bahagia ataupun kita rasa duka cita, maka ucaplah Alhamdulillah, kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tersimpan pelbagai rahsia.
semoga sahabat-sahabat yang mendengar Radio IKIM dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah. Jadi saya juga terima kasih kepada DJ Syafiq. Subhanallah, dah lama tak jumpa. Kalau tengok di paparan, selalu kalau kita tengok di live ni ataupun di screen, kebiasaannya memang nampak handsome, depan lagi handsome. Jadi tu keterujaan sebenarnya. Saya pun alhamdulillah memang nak hadir hari ini. Dan kita ada juga tetamu khas, iaitu daripada saudara VJ. Terima kasih kerana sudi bersama dengan dalam program Kelvin Bertanya. Jadi apa pun kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita kena ucapkan alhamdulillah kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa kalimah yang paling elok ataupun kalimah yang paling kita kena syukur adalah kalimah alhamdulillah. Sebab tu dalam apa jua keadaan, sama ada keadaan itu baik ataupun tidak, maka ucaplah alhamdulillah seperti mana yang dilafazkan oleh Nabi. Ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat nikmat, Nabi akan menyebut alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat, iaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan dan melengkapkan nikmat-nikmat yang soleh, yang baik. Tetapi bila Nabi mendapatkan sesuatu pengkhabaran yang mungkin tidak disukai ataupun yang mungkin tidak menggembirakan, Nabi akan menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal, iaitu segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Jadi semoga kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diredai oleh Allah. Amin, amin, insyaAllah. Kan itulah sebenarnya, kalau di mana saja kita berada, bukan doktor, walaupun tengah menghadap jam ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masih lagi memandu waktu ni, tetap kena syukur juga tu. Betul. Kan, tenang-tenang. Mungkin ada hikmah, sebab apa, mungkin ada sedikit pergerakan lambat. Betul. Tu ada hikmah tu. Kan, kena ingat macam tu, sentiasa berhusnuzan, sangka baik. Okey, kita dah dengar suara doktor. Tenang saya doktor. Tetapi sekarang kita nak dengarkan suara Brother VJ pula. Sebelum nak dengar suara sebagai kenalkan diri, nyanyi dulu. Boleh? Sebab dia ada cerita dia. Doktor, nanti cerita. Silakan, Brother VJ. Merdu lafaz syahdu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu, gemersiknya lagu, angin kota cahaya, bertiup berarak, kencang meredah maya, hanya untuk dia bangkit segar seirama, meluruskan rentak safnya, riuh rendah, basah lidah, kalam wahyu mewangi di taman. Ini lain macam ni kan. Suaranya lunak merdunya. Kita dah boleh buat grup, doktor. Saya rasa boleh doktor. Saya jadi suara latar. Mana cik? Doktor kena jadi solo kita cik. Okey, Brother VJ, kalau nyanyian tu bagi siapa yang mengikuti Brother VJ dekat dalam media sosial pasti mengenali Brother VJ kan, dengan nama TikToknya. Nama TikTok saya VJ VCN 5190. Tu nombor plate motor. Sebab time tu tak boleh nak set nama penuh kan. Itu terlintas masuk nombor motor sekali. Baru jadi. Okey. Dan beliau doktor bila nyanyikan lagu nasyid dekat dalam platform media sosial, kalau saya nyanyi nampak biasa. Betul. Tapi bila VJ yang nyanyikan, luar biasa. Dia jadi luar biasa. Betul. Dan saya pun pernah tengok dia punya live dia waktu malam kan, dia balik kerja dia free kan. Dan saya tengok memang meriah tau. Siap ada request lagi, VJ nak lagu ni, nak lagu tu, nak lagu ni. Dan lagu kebanyakan lagu nasyid. VJ boleh tak kenalkan diri dulu? Silakan. Okey, baik. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi doktor dan DJ Syafiq. Okey, jadi nama saya VJ dan saya tinggal di Damansara Damai. Begitulah, saya tengah bekerja lagi lah. Bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan. Dan semuanya sekarang adalah nasyid. Itu je. Tak ada benda lain dah fikir dah. Semuanya nasyid. Sekejap. Kenapa suka nasyid? Kenapa? Okey, macam mana boleh minat tu? Okey, sejarahnya, kisahnya beginilah. Okey, saya pernah dengar satu lagu ni. Time tu saya darjah 6, 2005. Dalam bas, bukan niat nak dengar pun lagu tu. Biarlah kita tengah borak-borak dengan member kan. Time tu terpasang dekat TV lagu tu. So dengar macam tu je. Dan saya bukan fokus pun dekat lagu tu, saya just dengar music dia semua kan. So lepas tu kita fast forward sikit, kita lajukan sikit,
ke tingkatan 5. Saya tengah nak masuk kelas tuition time tu, terdengar kakak dekat kaunter tu tengah pasang satu lagu. Then saya terhenti sekejap. Macam music macam pernah dengar lah. Then bila saya tanya kat dia, dia bagi tahu tajuk lagu tu Pergi Tak Kembali. Dan dia tak cerita pun dekat saya tu lagu nasyid. So Jay pun dengar Pergi Tak Kembali. Dan bila cari dekat YouTube terus jumpa yang Abang Mawi bawakan Time AF dulu. So Vijay terus macam teringat balik lah, ni lagu yang kita dengar tu. Saya ingatkan awal-awal tu lagu perpisahan, macam dalam persahabatan ke something. Lepas tu bila masuk zaman college, nak pergi karaoke semua, bila Jay bawa lagu tu, member semua akan senyap. Lepas tu baru dia bagi tahu ini sebenarnya lagu pasal apa. Okey, faham. So lepas tu macam tu lah lagu tu. Then bila kita cari tu jumpa lagu macam Intifada. I know, tahu dalam 5 ke 6 lagu je awal-awal tu, macam Teman Sejati semua kan. So bulan 7 hari itulah berlaku satu keajaiban di mana dekat kawasan betul, dekat kawasan rumah je doktor, saya just nyanyi biasa-biasa je lah, nyanyi lagu Intifada kan. Post bagi tahu kat member lah, member rekod tu ni mungkin FYP kot. Dia lebih daripada FYP, di mana time tu lah macam video tu terlalu viral, di mana macam page Islamic macam Sismic semua. Saya baru dapat tahu apa page tu semua kan. Sismic semuanya share kan. Then macam dipanggil ke macam radio lah, radio macam M-Star, Metro semua, macam dia orang semua interview kan. Daripada waktu tu, daripada bulan 7 tu sampai sekarang, daripada awal-awal tu memang dekat phone saya tu ada dalam 5-6 nasyid yang saya ceritakan tadi. Sekarang dekat phone saya ada dalam lebih daripada 170 lagu. Di mana bila saya buat live ke, daripada komen-komen ke kan, bila orang request lagu tu lagu ni, then saya akan ambil masa, saya akan download lagu-lagu tu. Saya masih dalam proses mendengar lagi. So untuk kita nak hafal je lah, kita kena dengar kan. So saya tak dengar lagu-lagu lain dah. Dan kat office pun kalau member-member pasal lagu apa, mereka tak akan bagi saya tukar lagu. Kalau saya tukar, dia akan terus masuk nasyid. Mereka tak akan bagi. So begitulah mulanya. So semuanya nasyid sekarang. Itu je. Okay. Tapi saya rasa tak cukup lengkap lah Vijay. Boleh tak bertutur dalam bahasa Tamil? Kenalkan nama, diri. Silakan. Go. Vanakkam. En per வந்து விஜய். நான் வந்து டாமல் சார் டாமாயிலிருந்து வரேன். Haji kan? Dia faham. Faham okay. Dia kalau jawab dia Yeneke Puriri. Nampak? Saya pun boleh jawab juga. Doktor kena ajar saya, doktor kena ajar saya. Itu dia sangat menarik doktor kan. Kalau kita lihat di sini, sebab kita sendiri pun orang Islam, sebenarnya kita pun ada juga menghafal lagu-lagu Tamil, mendengar lagu-lagu Hindi. Ho tum chuke heto. Dia mula dah kan. Dia dah keluar dah. Jadi sebenarnya hiburan itu dia luas konteks dia kan. Dan fitrah manusia itu memang suka kepada melodi, lirik, lagu-lagunya, puitis kata-kata. Jadi kita sebenarnya doktor hari ini ada soalan. Kita nak bincang-bincang sembang-sembang santai ni, sebab rakan-rakan pendengar pun memang suka dengan dengar lagu Vijay. Kata Vijay boleh nak buat album. So siap dia tanya dia tu. Boleh nak buat lagu. Vijay orang mana tanya. Vijay orang mana Vijay? Saya orang sini je, orang KL juga. Ya betul. Okey. Baik. Dan ramai suka mendengar suara Vijay. Okey. Dan mungkin kita nak teruskan dengan soalan dari Vijay itu sendiri. Silakan Vijay. Okey, saya nak tanyakan soalan ni kepada Dr. HD lah. Okey, baik. Jadi saya nak tanya, doktor, kalau kita nak berhibur ni, adakah terdapat apa-apa garis panduan antara orang Islam dan orang bukan Islam, doktor? Baik. Terima kasih kepada Vijay, DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar ataupun yang menonton di FB. Jadi FB IKIM ni, siapa-siapa yang nak melihat Vijay, DJ Syafiq yang ada, maka boleh tengok di IKIM FB. Kalau tadi Vijay, sedap intifadanya. Itulah kan. Jadi saya pun tercabar juga. Itulah. Dia penuh dengan inti je. Kan. Jadi kita pun nak bernasyid juga ni. Okey, saya nak mulakan. Nasyid ni tak adalah yang baru, tapi kumpulan raihan. Mengenai tentang berhibur, disebutkan berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah, hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah.
Dia ada degendang dia. Doktor, memang tak boleh tunggu lama-lama doktor. Cepat-cepat doktor, kena buat rakaman suara sedap tu. Masya-Allah. Jadi kepada VJ, sahabat-sahabat pendengar radio IKIM, bila kita sebut mengenai tentang hiburan, sudah pasti kita akan melihat bagaimana pandang sudut Islam, agama Islam itu sendiri. Dalam Islam ni, kata para alim ulama, seperti mana yang disebutkan di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim ketika mana Hanzalah, iaitu sahabat Nabi SAW, dia menyatakan bahawa, ya Rasulullah, dia kata, bila aku duduk dengan kau ya Rasulullah, aku rasa iman aku tinggi, rasa iman ni mantap. Tetapi bila aku balik, aku rasa iman aku ni tak seperti mana iman yang tadi. Kemudian apa kata Nabi? Kata baginda Nabi SAW dalam hadis Muslim, ya Hanzalah, sa'atan. Kata Nabi, wahai Hanzalah, untuk masa itu dia ada masa-masanya. Ada masa urusan dunia, ada masa urusan ibadah. Maka kata para alim ulama, ketika mana kita hari ini, memanglah manusia ni dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ada masanya, kadang-kadang dia bukanlah duduk di masjid, baca Quran 24 jam, berzikir, walaupun itu adalah perkara yang baik. Tetapi kalau kita tengok kehidupan baginda Nabi SAW, bagaimana hidupnya Nabi, realiti hidup di atas muka bumi. Sebab di atas muka bumi ni Allah sediakan pelbagai nikmat. Jadi kata para alim ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, seperti mana yang tadikan disebutkan dalam hadis Nabi, saatan, ada masa kamu dengan dunia, ada masa kamu dengan akhirat. Jadi tidak menjadi satu kesalahan bagi sesiapa yang ingin berhibur, ingin menenangkan hatinya dengan hiburan-hiburan yang menepati syarak. Yang ni yang kita nak fokuskan, VJ dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Dan dalam disebutkan di dalam satu asar, iaitu perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Syihab. Asar ni adalah kesan-kesan peninggalan daripada sahabat, daripada mereka-mereka yang selepas daripada Nabi SAW. Dia kata apa? Rawihul qulub sa'atan wa sa'atan. Dia kata, rehatkanlah hati-hati kalian, ada masa urusan dunia, ada masa urusan akhirat. Maknanya hati kita akan jadi rehat. Sebab manusia ni dia bukan diciptakan seperti mana malaikat. Kalau malaikat ni dia akan berzikir 24 jam, dia akan berdoa, dia akan patuh segala perintah Allah. Dan manusia ni dia wajib patuh perintah Allah. Tetapi dalam kehidupan ni dia mesti kehidupan, ada kalanya dia perlukan rehat, ada kalanya dia perlukan ketenangan, ada kalanya dia perlukan hiburan, dan ada kalanya dia memerlukan perkara-perkara yang boleh membangkitkan suasana kehidupan dia. Jadi secara prinsipnya, secara ringkasnya, VJ, saudara VJ dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, hukum untuk kita berhibur ni dibolehkan. Dibolehkan. Tetapi ada tapinya. Ada syaratnya. Kata para alim ulama, seperti mana dalam muzakarah fatwa di Malaysia sendiri, menyatakan boleh dengan syarat ia bukanlah sesuatu perkara yang diharamkan. Nak berhibur, tengok pula jenis perkataan yang kita nak gunakan. Kalau bernasyid ataupun kita nak mengambil lagu ataupun muzik, apakah perkataan yang kita gunakan? Adakah perkataan itu perkataan yang lucah, ataupun perkataan yang membawa kepada ke arah maksiat, ataupun perkataan yang boleh menyekutukan Allah? Maka kalau sekiranya lagunya sedap tetapi membawa unsur-unsur maksiat, menderhakai Allah, maka hukumnya haram. Tapi kalau dah VJ nasyid tadi dengan intifadah lah, sumayah lah dia sebut, itu memang kami memang pengajian-pengajian Islam VJ kan, itulah makanan kita. Kita akan dengar, kita akan rasa, kita akan jiwai. Dan sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, dia adalah satu misi keharmonian dakwah juga. Sebab dia menggambarkan, sebab dakwah ni bukan saja kita bercakap hadis Nabi, bukan kita bercakap ayat Quran, tetapi hikmahnya melalui pelbagai sudut. Jadi kita nak berikan kefahaman, macam sebelum ni Kelvin, VJ, kefahaman bahawa sebenarnya Islam ni adalah agama keamanan. Jadi kita faham daripada bait-bait ataupun daripada lirik-lirik nasyid itu saja, kita dah tahu bahawa
oh rupanya Islam bukan suruh kita zalim orang. Islam bukan suruh kita memerangi orang. Islam suruh kita hormat, saling kasih mengasihi, tolong menolong. Jadi kalau VJ daripada 5 nasyid dah jadi sampai 100 nasyid. Saya pun tengok dalam handphone saya ni. Rasa macam tak ada nasyid. 1-2 lagu. Jadi 1-2 lagu. Betul, itu pun belum ada yang belum download lagi yang buat minggu lepas ni. Ada lagi. Sebab semua kebanyakan lagu bila mereka minta tu baru dia tahu. Dan satu lagi saya nak ni sikit. Tadi bila daripada nasyid jugalah. Betul kan saya kalau salah Ustaz ya. Kita ada juga belajar banyak perkara-perkara yang positif dan nilai-nilai murni, serta kita boleh nampak daripada perjuangan mereka sendiri. Contohnya bila saya pergi ke konsert Simfoni Kesyukuran baru-baru ni, dibawakan satu lagu di situ, Hanzalah. Saya rasa Ustaz cerita pasal tu. Ada sebut tadi tu. Betul. So bila mereka saya tak dengar sangatlah apa yang dimasukkan oleh Rabani kat stage tu, sebab saya kurang jelas. Jadi bila saya Google balik, dapatlah tahu. Dan dalam lagu tu pun memang dah ada dah dia punya sejarah. Betul. So dia juga ceritakan pasal pengorbanan dia. Betul. Sebab tu DJ Syafiq, VJ dan sahabat-sahabat pendengar, bila kita hari ni Islam dia tak kata awak tak boleh berhibur. Dah. Sebab kita hidup di atas muka bumi. Sebab tu dalam Islam disebut Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kita selalu doa lah. Ya Allah, datanglah kepada kami ni dunia ni baik. Wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat itu kebaikan juga. Maknanya dunia akhirat kita nak seimbang. Kita nak hidup dunia kita alhamdulillah baik, akhirat juga kita dalam keadaan baik. Dan saya juga tertarik betul kata VJ, bila kita kadang-kadang kita nak tengok sejarah-sejarah sahabat, sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah mereka yang hebat ini, kadang-kadang kalau baca cerita mengantuk. Betul. Kan kalau macam kita tengok dengar orang cerita dia tak sama, tapi kalau nasyid, kalau sesuatu disampaikan dalam bentuk hiburan lagu, masuk pula gendang, masuk pula dengan ni, daripada kita tak menangis jadi menangis. Betul. Kita akan merasai feel dia. Okey, baik. Tapi sebelum tu ada juga soalan-soalan masuk ni. VJ ni agama apa? Boleh tak maklumkan? Saya orang India, agama Hindu. Kan? Tapi dia menarik tu lah sebenarnya, menarik kan apabila VJ sendiri daripada agama VJ tapi memang mendekati lagu-lagu nasyid. Sebab itu sangat-sangat istimewa kan. Itu dia. Baik, doktor, kita nak berehat seketika. Sebelum berehat ni boleh tak belanja sikit doktor? Kita minta VJ belanja boleh? Boleh. Okey, VJ seterusnya. Tadi VJ ada jumpa Abang Pian kat depan tu. Abang Pian Saujana ada kat sini. Tapi saya nampak tadi komen dari Abang Faizal Hijaz. Steady J. Abang Faizal Hijaz. Ini hotel nasyid ni. Betul. Abang Faizal pun ada request satu lagu semalam. Dia dah minta dah. VJ bawa time content. Saya pun semayah ke? Betul. Sebelum dia minta, saya baru fikir dalam beberapa minit sebelum tu, kita bawa satu lagu Rabani, satu lagi. Tapi bila dia mesej, abang macam mana abang tahu apa yang J fikir tadi? Dia sampai je kan. Betul. Okey VJ, silakan belanja sikit. Okey, jadi saya bawa Sumaya sikit Okey. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumaya, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Alah, nak lagi kan? Sekejap. Tapi tak apa. Sabar-sabar, tenang-tenang VJ. Sebab nanti akan sambung lagi dengan lagu lain pula. VJ lebih kurang ada 20 lagu hari ni. Okey, tak apa, tenang-tenang. Dan kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika sebab Dr. HD akan berkongsi lagi Dr. HD bagaimana garis panduannya dan apa yang kita boleh berhibur, lagu macam mana, lirik macam mana, melodi yang macam mana kan. Sebab kita ni manusia, kalau dengar lagu dia boleh berubah. Lagu yang rancak dia berubah pula dah kan. Betul. Orang nak bawa kereta kena bawa lagu dengan lagu rancak. Macam-macam kan. Dia punya beat dia punya tempo dia, semua itulah. Nanti kita bincang selepas ni. Okey, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Untuk anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Kembali selepas ni, kekal di IKIM FM.
Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masihi. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, saya temankan anda di Inspirasi Ilmu, dan kita ada rancangan Kelvin Bertanya, bola bicara khas bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, saudara Vijay Terakuma, dan tetamu tetap kita dalam rancangan ini yang sentiasa berkongsi intipati pengisiannya, iaitu kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Okey, dan pertemuan kali ini saya kira memang sangat menarik sekali, Doktor, sebab yang komen yang ada berikan titipan ucapan ni memang macam-macam juga. Nak minta J nyanyi lagu banyak ni, J ready ke ni? Nyanyi lagu banyak ni. Yang kita tahu je kita bawa. Saya ada tanya, boleh request lagu ke hari ni? Best hari ni katanya. Kan. Dan kata daripada Rahim Ngaisah, itu nama Facebook beliau, kata sedap suara Vijay. Tahniah, kagum saya yang sedia menjadi Islam pun masih ada tidak gemam mendengar lagu-lagu nasyid. Betul. Dan sebenarnya hari ini kita bincang berkaitan dengan hiburan dalam Islam, Doktor. Mungkin sedikit lagi pengisian di situ, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ, sahabat-sahabat penonton yang di FB IKIM ataupun di radio, di mana juga kita berada, semoga dirahmati dan diredai. Bila kita sebut tentang lagu ataupun hiburan, dan dia mesti ada dengan alat-alat muzik. Memang ada nasyid yang dia tak menggunakan alat muzik, dan ada nasyid-nasyid yang menggunakan alat muzik. Ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza berdasarkan daripada apa yang mereka tengok daripada hadis Nabi SAW. Jadi kefahaman itu, perbezaan ulama itu menyebabkan ada yang mengatakan apabila kita menggunakan hiburan tentang muzik lah, khususnya pada muzik, alat-alat muzik ni, ada pandangan ulama yang mengatakan hukumnya haram, tak dibenarkan. Sebab secara ringkasnya berdasarkan hadis-hadis, Nabi SAW melarang disebabkan apa? Kelalaian, ada yang disebutkan seruling itu daripada syaitan dan sebagainya. Ketika itu ulama-ulama yang menyatakan tidak dibenarkan bersandarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi.
Ada para alim ulama juga yang mengatakan hukumnya harus dibenarkan selagi mana tidak melanggar syariat. Dan hujah mereka, lagi-lagi ulama yang contemporary, ulama sekarang ini, fatwa kita juga muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali kedua, yang telah bersidang pada 1981 juga telah mengeluarkan mengenai garis panduan. Mereka menyatakan sandaran mereka dibolehkan selagi mana tidak melanggar batasan syarak, disebabkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Memanglah alat-alat ini kebiasaan mereka apabila nak buat maksiat, mereka akan menggunakan seruling, gendang untuk melakukan maksiat. Jadi pada ketika itu, kata para alim ulama, melihat pada keadaan itu menyebabkan hukumnya haram sebab penggunaan itu merancakkan lagi maksiat. Tetapi bila kita menggunakan, kata ulama, bila menggunakan ia dalam kebaikan, contoh kalau zaman dahulu nak membangkitkan semarak jihad, menggunakan alat-alat ini supaya mereka akan rasa semangat. Macam kita, macam DJ Syafiq kata, kalau dalam kereta dengar biasa je kan, kalau saya duduk sebelah pergi musafir dengan DJ Syafiq bercakap je, saya pun mengantuk. Tapi kalau kena dia DJ Syafiq, dia bernasyid, kena pula ada yang alat muzik, dia menyebabkan kita orang kata segar mata tu. Sebab tu kita kadang-kadang bukan saja kita dengar, tetapi boleh ikut rentak. Ustaz pun pandai juga, bukan kata tak pandai. Bukan kita jenis baca Quran je. Jadi dengar rentak tu kita pun rasa terangguk kan. Mengikut melodi dia. Jadi itulah indahnya Islam. Cuma garis panduannya, kata ulama, iaitu antaranya jangan menggunakan alat-alat muzik itu untuk keburukan ataupun untuk benda-benda yang melanggar perintah Allah. Sehingga kata ulama, kalau sekiranya kita nak bernasyid, janganlah sehingga tak solat. Nasyid juga. Solat itu tiang agama. Sebab itu wajib. Maka ini antara garis panduan yang ditetapkan oleh para alim ulama. Jadi bagi sesiapa yang nak berhibur, tidak jadi masalah. Cuma beberapa perkara yang disentuh secara ringkas. Yang pertama, seni katanya mesti dalam keadaan baik, bukan berunsur biadab. Menghina agama lain pun tak boleh. Walaupun nasyid, kita kata ini nasyid, tak, dia tak boleh menghina orang lain, caci agama lain, tidak dibenarkan. Ada dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala larang perbuatan itu. Kemudian daripada kelalaian muzik itu, jangan sampai kita lalai tak solat. Ada juga sampai mengganggu orang sebelah. Dia buat studio dekat rumah, mungkin tak ada kedap bunyi dan sebagainya, nasyid juga. Sampai jiran anak tak boleh tidur. Kan. Kalau suara macam VJ tak apa. Ni suara dia kan. Dia buka suara. Dia marah ke apa? Marah ke apa ni kan. Jadi benda-benda tu kena jaga. Adab tu mesti ada. Jadi apa-apa pun, ia adalah hiburan bagi hati untuk meningkatkan kualiti ibadah. Sebab kita faham daripada cerita-cerita kekhusyukan bagaimana mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita dengan semangat yang hebat. Terima kasih doktor. Kita faham kan VJ, macam mana di situ dia dapat beri inspirasi untuk kita dan faham kita boleh ada satu panduan kan dalam apa-apa lagu. Saya kira walaupun bukan lagu nasyid semata-mata, tapi lagu yang memberikan inspirasi kepada kita kan, yang mendidik, berikan mesej kepada kita. Okey, baik. Ada lagi yang berikan saranan. VJ boleh tak teruskan dengan hiburannya? Kan katanya ada lagi 2-3 lagu yang nak dipersembahkan sebab dalam sesi live dia doktor. Doktor, satu dia susun ni buat list. Lagu yang mereka minta dekat live kan. Pingsan kalau bawa tu. Banyak mereka minta tu kan. Jadi biasa live tu waktu malam selalunya. Bergantung lah. Tapi bila saya free lah, itu yang selalunya J ni macam malas sikit nak buat live sebenarnya. So hari tu yang jadi macam best sikit, 2 minggu lepas saya habis kerja dalam 12:30 malam. Maksudnya tengah pagi lah doktor kan, balik-balik dengan harapan tak akan ada orang. Sepanjang 4 hari saya buat tu, setiap kali saya nak end live tu akan ada dalam 90 lebih macam tu. So saya rasa bersalah sikit bila nak end live bila ada ramai-ramai macam tu tau. Tapi malam tu pun sampai pukul 3 pagi tu masih dalam 100 lebih, sentiasa naik turun. So macam rasa macam
Terus je lah, terdiam sekejap atas sokongan netizen semua. Dalam banyak-banyak tu dia orang suka minta lagu apa? Banyak Sumaya macam-macam tu lah, banyak je lagu. Okey, baik, jom silakan Vijay dengan sesi persembahan yang seterusnya. Baik, saya bawa satu lagu ni sebab Abang Pian ada kan. Abang dengar yang Abang Pian. Abang dengar Abang Pian. Okey kan, Abang Pian Sarjana. Okey, so tajuk lagunya adalah, ni semua orang tahu kot, Keluarga Bahagia. Ni lagu ikonik Saujana ni. Okey, silakan. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Wah, itu dia. Dia punya feeling tu, Doktor. Dia tutup mata tu. Siaplah. Menggerunkan. Tapi sebab nak ambil feel kan, Doktor kan. Sebab tu bila kat live tu, bila ada orang macam bila suggest lagu tu, kadang-kadang tak berani nak bawa sebab bagi saya macam ni lagu-lagu, lagi-lagi lah lagu nasyid ni macam berkaitan dengan kerohanian Doktor kan. Jadi bagi saya lirik tu dan penghayatan tu, dan kita kena faham dulu maksud tu, baru rasa macam sedap nak bawa dan kita pun rasa confident nak bawa kan. PJ, saya ada satu soalan. Baik. DJ Syafiq. Saya. Ada tak orang pernah sebut bila ialah nasyid-nasyid macam yang VJ sebut tadi, dia mengenai tentang kerohanian, ketuhanan. Ada tak orang kata VJ dah masuk Islam sebab sebab dah sebut kalimah Allah? Ada tak? Ada Doktor, banyak. Dia dari yang pertama, disebabkan ada ramai orang kat sini, saya pun nak kongsi sikit. Memang dari awal sampai sekarang, kalau tengok komen-komen kat TikTok semua, macam contohlah macam kat sini pun ada tadi, semoga dapat hidayah semua tu. Bagi J fikir macam ni je. Mereka tak ajak J untuk buat kejahatan ke apa. Itu adalah satu doa daripada mereka je. Jadi doa tu something yang baik. Dia bergantung kepada kita sama ada kita nak atau tak nak. Jangan kita macam trigger lah, kenapa dia sebut macam tu. Kita tak boleh ambil serius dengan itu. Satu doa je daripada mereka, dan mereka just ajak untuk kebaikan lah kan. Betul. Dan betul bak kata Doktor tu ada je. Lagi-lagi bila je jumpa Abang Afad Raihan hari tu, sekali tu pernah buat lagu puji-pujian. Dia kan mula dengan kalimah ni kan. So mereka akan sebut. Jadi sebelum saya buat lagu tu pun saya ada tanya ke Abang Afad Raihan juga, boleh tak kalau je sebut nama Allah ni dan nama Nabi ni ke apa-apa dan lagu ni boleh tak je buat? Dia cakap boleh. Bergantung kepada niat kita. Kita tak, selagi kita tak menghina, kita tak ni, jadi benda tu ada je Doktor. Cuma bergantung kepada kita macam mana kita terima. Sebab ada orang India, beberapa sahabat India yang saya tak kenal di TikTok yang pernah mereka yang trigger dekat komen-komen macam tu. Jadi saya tak abaik, saya just abaikan je. Saya just terima apa yang orang bagi tahu. Itu cuma doa daripada mereka, bergantung kepada kita kan. Thank you Abang Afad Raihan kan, yang sudi berkongsi juga ilmunya dekat situ kan. Sebenarnya bergantung kepada niat kita. Betul kan. Sebab tu DJ Syafiq, VJ dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sedikit ulasan. Sebenarnya menyebut kalimah Allah, baginda Nabi SAW, para anbiya ni tidak salah. Bergantung kepada situasi dan bergantung kepada cara dia menyampaikan. Sekiranya menyampaikan untuk menyebut itu dengan niat, dengan niat untuk mengetahui, tidak salah. Sebab itulah yang ketika mana sebelum para sahabat masuk Islam pun mereka bertanya tentang Tuhan, bertanya tentang Nabi SAW, maka tidak dilarang. Maka keadaan itu kita kena pasti, kita kena tahu. Bila orang kata sudahlah masuk Islam dan sebagainya, sebenarnya Islam ataupun tidak tu dia bergantung kepada beberapa perkara. Ini kembali kepada basic seperti kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, dia bukan saja daripada percakapan tetapi daripada i'tiqad. I'tiqad tu daripada diri kita, niat kita. Kemudian bukan saja i'tiqad, daripada
perbuatan kita. Maknanya iman itu dia terdiri daripada percakapan kita, i'tiqad kita, pegangan kita, daripada perbuatan kita. Maka barulah lengkap iman itu. Jadi sebab tu sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit saja lagi perkongsian mengenai kalau sekiranya seseorang yang melafazkan, yang ingin mendekatkan kita, sebenarnya lebih baik dia mengetahui kisah Nabi, dia mengetahui tentang sejarah-sejarah baginda Rasulullah, dia tahu tentang ayat Quran. Jadi bila dia tahu hidayah tu milik Allah. Betul. Dan memang tidak salah kita mendoakan baik. Itulah keharmonian yang ada di dalam masyarakat Malaysia. Sebab tu kalau kita dah pergi travel banyak tempat, kalau kita tengok di Malaysia ni kita toleransi, kita saling menghormati, ni nak dekat Tek Pusem. Ada negeri berikan cuti pelepasan, kemudian sahabat-sahabat yang nak menyambut dia punya agama, maka tidak ada larangan. Maka kalau hidup begini, nampak bagaimana Islam menjaganya. Itulah indahnya bila kita sendiri orang Islam ni faham tentang Islam. Kita sampaikan misi dakwah, dan akhirnya mereka yang mungkin sebelum daripada ni tengok daripada media-media barat dia tak nampak, tetapi dia kata di Malaysia ni perlainan. Kami hidup dalam harmoni. Saya boleh duduk sebelah VJ, kan? VJ boleh bernasyid, saya pun boleh sambut nasyid tu walaupun dalam hati je. Kan saya chorus lain jadi. Doktor siap buat gaya tadi dah. Dah macam itulah. Kan. Jadi itulah kebaikan, itulah indahnya. Jadi kita harapkan generasi kita meneruskan perkara-perkara ini, yang mana perkara inilah yang perlu kita satukan supaya keharmonian itu dapat direalisasikan dan ditegakkan. Betul. Vijay, mungkin ada yang nak sesuatu nak disampaikan. Ada benda je nak tambah sikit daripada apa yang doktor beritahu tadi lah. Memang bila kita baca beberapa komen tu pun kita akan rasa sedap hati juga. Macam baru-baru ni je ada yang komen macam dia komen macam ni, awak pun umat Nabi juga, tapi dia tak percaya sebut macam saya ni orang Islam ke apa, saya je sebut saya sebagai orang India. Awak pun umat Nabi. So macam sedap bila dengar. Sebab bila orang selalu tanya kan, sekarang apa lagu favourite VJ, saya tak ada lagu spesifik sekarang sebab saya tengah dengar banyak sangat lagu. Saya pun dah pening mana satu lagu ke apa ni kan. Tapi kebanyakan lagu-lagu yang saya pernah beritahu kat live saya, kebanyakan lagu-lagu nasyid yang saya minat adalah lagu yang berkaitan dengan Nabi, dengan Rasulullah. Memang tu semua lagu-lagu favourite. Macam contohnya macam lagu Dia Muhammad, Intim, semua tu lagu tu semua dia hafal dalam masa sehari dua je. Dalam masa yang macam ingat melodi yang tu dia. Betul. Lirik tu memang kadang-kadang kena refer jugalah. Tapi dapat yang tu. Lepas tu lagu yang Raihan baru-baru ni satu lagi, saya tengok daripada live One Part punya salah seorang Amar, dia adalah ahli daripada One Part nasyid tu. Okey, dia ada bawa satu lagu ni Ya Nabi Salam ni. So Raihan punya kan, tapi ada kombinasi juga kot daripada ahli-ahli lain dalam tu. So lagu tu pun macam tu je hafal, dan lagu tu pun je download. Jujurlah, je download daripada YouTube, convert daripada ni pergi ke MP3, selalunya dalam phone Android tu. Semua ni je buat time tengah bawa motor, sebab time tu nak dengar juga lagu tu. Memang bahaya, jangan buat. Sebab lagu tu time tu je habis kerja pukul 7, memang jalan jam ke Damansara, Abang Syafiq tahu kot. Buka YouTube, copy link lagu tu, pergi kat Google, download dan terus dengar time bawa. Sebab saya kalau dengar lagu ni, saya je selit je phone macam ni, nasyid tu kan. Saya semua tu dibuat dalam. So dia bergantung kepada minat dan itulah kan, suka kat situ kan. Okey, antara lagu-lagu baharu bagi J sendiri yang dah pernah dihafal, boleh tak dendangkan sedikit lagu-lagu yang baru? Baru saya bawa lagu ini bukan nak sebut lagu baru lah. Lagu ni baru dibuat versi 2.0 daripada UNIC. Boleh silakan. Okey, so tajuk lagunya adalah Hanya Tuhan Yang Tahu. Ini lagu best ni. Okey, silakan. Ku pendamkan perasaan ini, ku rahsiakan rasa hati ini, melindungkan kasih yang berputik tersembunyi di dasar hati. Ku pohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati, menemani kesepian ini, mendamaikan sekeping hati. Oh Tuhan,
Tuhanku, berikanlah ketenangan abadi untukku menghadapi resahnya hati ini, mendambakan kasih insan yang ku sayang di hati ini. Kita pula masuk doktor. Cik kan. Itu dia doktor kan. Orang kata dia punya aura rasa bila kita nyanyi tu dia boleh meresap kan. Orang kata dan boleh memberikan inspirasi kepada kita dan mengenal seperti apa yang doktor sebutkan tadi. Mengenal, kita boleh faham antara satu sama lain melalui lagu ataupun melodi itu sendiri kan. Sampai ada yang cakap, J, baju dah macam baju nasyid dah tu. Bila nak jual Saujana. Ada tadi ya, sahabat-sahabat kita komen. Ya, doktor, di ujung ni doktor, mungkin kita boleh rangkumkan sikit doktor. Apa yang kita perlu berikan perhatian dalam isu hiburan ni doktor? Silakan. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, DJ Syafiq, VJ dan semua yang menonton di FB IKIM, apa yang perlu kita ketahui bahawa sebenarnya Islam itu universal, Islam itu luas. Kita jangan sempitkan sesuatu perkara yang mana sebenarnya dia adalah sesuatu perkara yang dilapangkan, dipermudahkan. Jadi kalau kita hari ini faham tentang apa yang dibahaskan oleh para alim ulama,